alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yaghfir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tani bersyukur kepada Allah kerana tani dapat berkumpul pada malam ini untuk malam munajat anjuran daripada Kementerian Ahli Wal Agama. InsyaAllah habis perang bakaulah saya akan menyampaikan tazkirah pada malam ini. Walau bagaimanapun sebelum itu, habis perang bakaulah saya minta izin untuk menggantikan diri saya bagi penyampaian tazkirah pada malam ini yang bertajuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ni Allah Taala menciptakan akan diberikan musibah, ujian ataupun masalah hidup di dunia yang sementara ini. Berdustakah ataupun meniputah sekiranya seseorang itu berkata ia tidak pernah ditimpa musibah. Setiap orang ada masalah tersendiri. Allah uji dengan berbagai-bagai ujian, tetapi dengan sebab ataupun asbab yang sama. Allah menguji seseorang itu kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahasia tersendiri. Sama ada Allah hendak tambahkan iman ketani ataupun untuk uji sejauh mana keimanan ketani. Dan kerana sesuatu ujian itulah yang membuka mata ketani, yang mendidik diri ketani supaya jangan putus asa dalam kehidupan yang berbagai liku, bagaikan bahtera di lautan yang penuh dengan onak duri. Ujian juga dapat mematangkan diri ketani. Kadang-kadang ketani bertanya ketani, mempersoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketani ini diberikan ujian? Sampai barat-barat sekali sampai ketani terdaya. Sehingga kan ketani terlupa pada siapa yang perlu ketani mengadu. Segala masalah ketani ini, pada siapa ketani harus meminta untuk mengembalikan kekuatan ketani. Astaghfirullahalazim. Lemahnya dan rendahnya iman ketani. Ketani selalu indah redha dalam menghadapi ujian yang Allah berikan arah ketani. Ketani beranggap diri ketani ditimpa musibah yang besar sudah. Ketani hendaklah ingat bukan ketani sahaja yang mengalami masalah ini. Mungkin ada sahabat-sahabat ketani di luar negara ataupun saudara-saudara seakidah ketani yang lain menghadapi musibah yang sama, bahkan lebih buruk daripada yang ketani hadapi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata dengan jelas di dalam Al-Quran yang Allah tidak akan sekali-kali menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Allah Maha tahu ketani ini kuat dalam menghadapi ujian. Jadinya Allah berikan ujian itu ke atas diri ketani. Di sini tak ketani dapat melihat betapa sayangnya Allah dan kasihnya Allah kepada diri ketani sebagai hambanya. Allah menguji seseorang bukan kerana akan diri ketani, tetapi percayalah para hadirin dan para jemaah yang dikasihi sekalian bahawa Allah sangat kasih dan sayang kepada diri ketani. Cuma ketani sebagai hambanya tidak pernah hendak bersabar. Dalam menghadapi ujian, pasti Allah telah mengaturkan yang terbaik buat ketani kerana setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Selepas daripada ujian itu, apa yang patut ketani buat? Mesti tani fikirkan tu, ada masalah macam mana akan menyelesaikan masalah ni. Kalau dari segi agama, jangan kurang. Berdoalah kepada Allah. Allah lah tempat tani kembali segala masalah yang sering membelenggu kepada diri ketani. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk merayu, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketani sedari dulu sudah
Malar sudah kata ni kena ingati yang Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hambanya. Allah itu maha mendengar. Dekatilah diri kita ni dengan pencipta kita ni yang menguasai seluruh alam ini. Yang memang hati-hati kita ni. Di samping itu berdoalah. Perlulah kita ni berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin ada yang merasa diri kita ni tidak kuat hendak menghadapi, tetapi cubalah bangun. Sadar. Jangan sekali-kali kita ni tewas dengan hasutan syaitan. Cari kembali kekuatan kita ni. Kerana kekuatan itu ada di dalam diri kita ni masing-masing. Yakin dengan diri. Kekuatan azam dan cita-cita. Jangan kita ni nampakkan kelemahan kita ni atau. Jangan biarkan syaitan nampak. Tidak pernah berhenti. Yang mana syaitan tidak pernah berhenti untuk mengasut. Agar kita ni nampakkan diri katanya tu selemah-lemahnya. Biar kita ni tapuk dengan usaha kita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oleh itu, segala nikmat dan ujian sama ada suka ataupun duka, susah ataupun senang, cepat ataupun lambat, semua itu mempunyai hikmah tersendiri yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu redalah serta diterimalah dengan hati yang penuh dengan ikhlas. Sesungguhnya jika kita ni reda terhadap qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni juga memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi barang siapa yang indah ataupun ingkar, indah dan redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengundang kemurkaan Allah kepada hambanya yang tidak redha dengan qada dan qadar. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah cinta pada sesuatu kaum, mereka diuji. Barang siapa redha menerima ujian itu, Allah redha pula kepadanya. Dan barang siapa yang marah dan tidak redha, maka Allah pun murka kepadanya. Oleh itu, marilah kita ni sama-sama tadi membersihkan jiwa ni, membetulkan niat kita ni dengan sentiasa redha dalam apa jua keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Janganlah kita ni terlalu risau tentang dunia, kerana itu adalah urusan Allah. Janganlah kita ni risaukan tentang rezeki. Rezeki itu adalah daripada Allah. Janganlah kita risau akan masa depan, kerana masa depan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apa yang kita ingaukan, apa yang kita risaukan adalah mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar beriman, bertakwa, patuh kepada ajaran Allah, perintahnya, dan jauhkan daripada larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita ni sentiasa mendapat ketenangan jiwa dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhirnya, habis perambah kaulah saya, sentiasalah ingat bahawa Allah Maha peduli akan hamba-Nya yang sentiasa memperkukuhkan ibadah dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.